Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para pendengar, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesihatan, kemampuan untuk kita dapat sama-sama menjalani ibadah puasa yang mulia ini, yang merupakan sebuah kewajipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan buat tiap-tiap orang yang telah beriman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa-puasa kita ini sebagai pendinding yang menghalangi kita daripada api neraka, sekaligus menghalangi kita daripada melakukan segala macam maksiat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seringkali apabila kita memasuki bulan Ramadan, alhamdulillah hari ini kita telah masuk 2 hari bulan Ramadan 1442 Hijriah. Setiap kali kita masuki bulan Ramadan, kita akan sering diingatkan ayat yang memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, agar mana melakukan ibadat puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar mana kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sedia maklum, ayat ini sahaban tahun kita akan diingatkan. Setiap kali masuk bulan Ramadan, kita akan diingatkan dengan ayat-ayat seperti ini. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan ayat ini dengan ya ayyuhallazina amanu, tengah hari ini kita cuba nak kupas sedikit demi sedikit ayat ini. Ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengakui bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhannya, yang mengakui bahawa Nabi SAW adalah nabinya. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan ya ayyuhallazina amanu, memulakan ayat dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu, itu merupakan panggilan kasih sayang. Setiap kali kalau kita baca Al-Quran, terutama bulan Ramadan ni, kita dituntut untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bukan saja Al-Quran, memperbanyakkan segala macam ibadah. Jadi setiap kali kita membaca Al-Quran, kemudian kita ketemu ayat ya ayyuhallazina amanu, kita mestilah memahami ayat itu, bahawa ayat itu atau jumlah itu merupakan panggilan kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa boleh kita katakan bahawa ayat itu menunjukkan kepada kasih sayang? Kerana setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ayat ya ayyuhallazina amanu, bermakna setelah perkataan tersebut
setelah jumlah tersebut atau ayat tersebut akan diiringi dengan perintah ataupun akan diiringi dengan larangan. Setiap kali ayat itu disebut, panggilan itu disebut, maka setiap panggilan itu akan diiringi dengan perintah ataupun akan diiringi dengan larangan, pencegahan. Tak boleh buat. Baik. Jadi apa hubungan kalau kita cakap kasih sayang dengan perintah? Apa hubungan kasih sayang ya ayyuhallazina amanu dengan perintah kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa? Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam ini sesuatu perkara atau melarang umat Islam ini kepada sesuatu perkara, daripada sesuatu perkara, maka kita harus ingat bahawa ianya itu mendatangkan kebahagiaan, kepentingan, kemaslahatan, kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan solat, umpamanya Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan solat, bermakna bagi perintah solat itu atau dalam mengerjakan solat itu, dia ada di dalamnya kemaslahatan ataupun kebaikan duniawi dan juga kebaikan dari sudut akhirat. Kalau dari sudut dunia itu macam-macam Allah nak berikan pada kita. Allah sediakan bagi mereka yang tetap istiqamah melakukan solat. Sama ada dari sudut kesihatan, sama ada dari sudut kelapangan waktu, sama ada dari sudut murah rezeki, dipermudahkan urusannya, segala apa yang dilakukannya itu terpimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memimpinnya. Itu dari sudut duniawi. Kalau kita kata rezeki itu, mungkin ada di antara kita kata, buat apalah saya nak duit lagi, saya dah cukuplah kaya. Baik, dia tak perlukan duit. Memang dia cukup kaya, contoh. Kemudian, buat apalah saya nak rezeki kelapangan waktu, saya ni memang dah pencen lah, so saya memang ada time. Tolak tepi. Tapi satu saja, walau apa pun keadaan kita, kita akan perlukan nikmat ini sampai kita meninggalkan dunia ini. Nikmat apa tu? Ni dari sudut dunia. Nikmat apa itu? Nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan ini, kita boleh katakan kita boleh beli ubat, kita boleh macam-macam ubat kita boleh beli, hospital pun dengan hospital sekali kita boleh beli sekalipun. Tapi nikmat kesihatan, Allah yang beri. Bukan doktor yang beri, bukan ustaz yang beri, bukan dukun yang beri. Yang berikan kesihatan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sembahyang, dalam sembahyang itu dia ada terapi kesihatan badan kita. Bila kita berdiri, setelah mana kita rukuk, apa faedah kesihatannya? Setelah rukuk, setelah iktidal itu kita sujud, apa yang kita dapat daripada sujud itu? Biasanya kalau kita dengar tu, di antara faedah sujud itu, dia akan melegakan penyakit migrain dalam diri kita, dalam atas kepala kita. Bila? Kerana setiap kali kita bernafas, kita bersujud, oksigen itu sampai kepada otak kita. Ini baru satu contoh jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan, memerintah sesuatu atau melarang kita daripada melakukan sesuatu, maka dia pasti ada manfaat dunia dan manfaat akhirat. Akhirat tu tak payah cakap jelas lah. Memang jelas. Kalau kita cakap akhirat tu macam-macam lah. Pahalanya, syurganya, timbangan amalnya, titian siratnya, macam-macam Allah akan berikan. Termasuk juga perintah berpuasa. Jadi saya ulang sekali lagi. Bila mana Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ya ayyuhallazina amanu, itu adalah panggilan kasih sayang. Kenapa? Kerana Allah nak kita lakukan perintah wajib tersebut. Allah nak kita tinggalkan perkara maksiat tersebut, pasal di dalamnya itu ada manfaat untuk diri kita. Ada hikmah untuk diri kita. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Bukan semua perbuatan ibadat wajib itu kita tahu hikmahnya. Kita tahu faedah daripada sudut dunianya. Kita tahu faedah dari sudut kesihatannya. Tak semua. Subhanallah.
Jadi bila Allah SWT perintah, setiap kali kita nampak ya ayyuhallazina amanu, ingat, dengarkan betul-betul. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ini mengatakan, setiap kali kalau kamu mendengar ayat, kamu membaca ayat atau kamu mendengar orang membaca ya ayyuhallazina amanu, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pasang telinga kamu apa yang dia nak sambung daripada ayat tersebut. Pasal apa? Itu perintah. Perintah yang datang setelah itu adalah kasih sayang Allah. Allah nak kita buat, nak kasih itu manfaat. Subhanallah. Maka begitu juga dengan puasa. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita puasa itu sekarang ini. Sekarang ini terbukti kebaikan puasa itu dari sudut dunia ataupun dari sudut akhirat. Kalau akhirat itu memang kita jelas, sedia maklum. Tiap-tiap tahun kita akan ingat macam-macam ayat, macam-macam hadis yang memberitahu tentang kebaikan, fadilat orang yang melakukan puasa. Sekarang ini yang kita nak tahu bukti yang mana saintis-saintis, para doktor-doktor zaman moden ni membuktikan bahawa puasa itu sangat memberikan manfaat kepada orang yang melakukannya. Kita berpuasa letaklah daripada jam 5.30. Kemudian nanti buka jam 7.10. Tak ada masuk not even 1 kalori dalam badan kita. Makan ke, minum ke, semua kita berhenti. Bila kita berhenti itu, faedah kesihatan kita sampai. Ada apa datang kesihatan tersebut. Perut kita relax. Apa-apa yang sepatutnya yang nak dibakar lemak-lemak kita, yang akan bertukar menjadi tenaga ataupun energi. Maka dia akan bermula start bila kita start puasa. Setelah beberapa jam akan bertukar. Jadi badan kita itu akan mudah untuk burn the fat kat dalam badan kita. Ini baru sudut dunia saja. Subhanallah. Tetapi ada juga dia faedah dari sudut dunia, tetapi ia berkaitan dengan sudut akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala apabila berfirman, nanti kita akan sambung dapat. Allah Subhanahu Wa Taala apabila berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Perintah berpuasa ini ataupun ayat berpuasa ini turun di Madinah. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah itu dia adalah di antara surah-surah Madaniyah. Surah-surah Madaniyah. Kenapa surah-surah Madaniyah? Kerana Al-Baqarah ini diturunkan setelah baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dari tiap-tiap ayat, tiap-tiap surah yang diturunkan setelah hijrah dipanggil Madaniyah. Walaupun ayat tersebut diturunkan di Mekah. Walaupun ayat tersebut turunkan di Mekah, tetap ayat itu dikirakan sebagai Madaniyah kerana ayat itu diturunkan setelah hijrah. Baik. Jadi kalau kita lihat ayat ini, surah ini turun di Madinah setelah hijrah pada tahun kedua hijrah. Bulan Sya'ban. Tahun kedua hijrah, bulan Sya'ban, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah, menurunkan perintah wajib berpuasa. Awal-awal Islam belum ada lagi wajib berpuasa. Ada yang mengatakan diwajibkan pada awal-awal Islam itu diwajibkan puasa hari Ashura. Diwajibkan puasa hari Ashura. Dan ada pula yang mengatakan diwajibkan puasa 3 hari sekali dalam 3 hari sebulan. Dalam 1 bulan tu puasa 3 kali je. Baik. Kemudian semuanya ini dimasukkan hukumnya ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat agar mana kita berpuasa pada bulan Ramadan. Baik. Perintah wajib puasa turun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Bermakna puasa ini dia bukan ibadat yang baru. Ibadat puasa ini dia bukan ibadat yang baru. Pasal Allah kata seperti mana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Bermakna ibadat puasa dia bukan khusus untuk umat Nabi SAW. Cuma bezanya puasa umat Islam, umatnya Nabi SAW,
dengan umat-umat sebelum baginda Nabi adalah kemuliaan Ramadan itu hanya diberikan pada umat Nabi SAW, terutama Lailatul Qadar. Subhanallah, untungnya kita menjadi umatnya Nabi SAW. Bukan saja kita ni diberikan kelebihan dari sudut duniawi, begitu juga Allah lebihkan kita dari sudut akhirat. Kalau kita kat dunia tu macam mana pula Ustaz, umat Nabi ni lebih daripada umat-umat terdahulu? Kalau kita lihat zaman kita lah sekarang, kan, yang kita panggil TV, yang kita panggil laptop, yang kita panggil internet, yang kita panggil kereta BMW, yang kita panggil macam-macam aircon ni semua. Umat mana dapat dulu? Umat Nabi SAW. Umat-umat terdahulu nak kata bukan kain aircon, kipas pun tak ada. Subhanallah, kipas tangan. Jadi ini baru sudut keduniaan, belum sudut akhirat lagi. Lebih lagi Allah berikan. Subhanallah. Jadi umat-umat terdahulu tu siapa? Umat-umat orang-orang Yahudi dan umat dan bangsa Nasrani. Hari-hari ada di antara mereka itu yang setahun sekali wajib berpuasa. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka itu berpuasa pada hari Ashura kerana mengenang Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam berserta kaum Bani Israel daripada kezaliman Firaun. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut Allah hanyutkan sekali, Allah lemaskan Firaun dan tentera-tenteranya. Kemudian Allah kata, kemudian begitu juga dengan puak Nasrani. Ada yang mengatakan asal mula mereka berpuasa 30 hari. Kemudian mereka merasakan tidak cukup. Mereka tambahkan pergi 40 hari. 40 hari pula setelah itu raja lain pula bertukar. Raja itu kata, kenapa nak 40 tak cukup? Sikit sangat. Pergi kepada 47. Raja tu meninggal. Tukar raja lain. Dia kata asal nak kena, asal tak komplitkan 50. Maka raja tu komplitkan 50 hari. Daripada 30, mereka pandai-pandai tukar pergi 50. Subhanallah, mereka menukar-nukarkan hukum yang ada. Jadi awal mula itu tetap mereka itu telah diwajibkan berpuasa. Baik. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tujuan kita melakukan puasa itu pasal apa Allah suruh kita puasa. Ini dari sudut akhirat, kenapa Allah suruh kita puasa? Ayat tu Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Apa kata Allah? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar mana kamu menjadi orang yang bertakwa. Agar mana kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita kata takwa itu secara basicnya buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Sama ada yang disuruh itu secara zahir ataupun yang disuruh itu secara batin atau secara segi agama. Maksud batin tu apa? Allah perintahkan kita bersabar, perintahkan kita bertawakal dan seterusnya. Meninggalkan maksiat, bukan saja yang zahir tapi juga yang batin. Dengki, hasad, sombong, ujub dan sebagainya. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, la'allakum tattaqun, agar mana kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat bagaimana puasa itu boleh berhubung dengan sifat takwa. Kenapa? Kerana bagi puasa itu, dalam ibadat puasa itu ada dikirakan sebagai memecahkan hawa nafsu kita. Bila kita berpuasa, bermakna kita melawan hawa nafsu kita. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bila kata tentang berpuasa melawan hawa nafsu kita, selalunya yang menjadikan kita itu orang yang keras hati kita, selalu mengikut hawa nafsu kita, adalah apabila kita selalu memenuhi nafsu perut kita. Apabila kita memenuhi nafsu perut kita. Jadi bila kita berpuasa, maka kita mengekang hawa nafsu perut kita. Subhanallah, bila kita sudah tidak memenuhi perut kita dengan nafsu, kita ikutkan apa nafsu kita nak dari sudut makanan. Kita tak makan kerana kita berpuasa,
maka nafsu kita akan menjadi lemah. Bila nafsu kita akan menjadi lemah, maka kita akan tidak mampu untuk melakukan maksiat-maksiat. Kita akan rasa lemah nak lakukan maksiat. Kan? Ada orang kita dengar, orang dia puasa tapi kuat mencuri. Susah. Ada mungkin, Allah wa'alam, ada kemungkinan ada, tapi susah. Pasal apa? Orang yang nak mencuri perlukan tenaga tak? Perlukan tenaga. Perlukan ketangkasan, kekerasan, kekuatan, pemikiran. Ni aku bukan ajar orang mencuri tau. Ni cuba contoh. Memerlukan kepada ini semua kerana ianya berasal daripada kekuatan diri yang dapat dihasilkan melalui makanan. Jadi bila kita menahan nafsu kita daripada makan dan minum, bermakna kita memecahkan hawa nafsu kita. Kita melawan hawa nafsu kita, maka nafsu kita menjadi lemah. Bila hawa nafsu kita menjadi lemah, maka kita terdorong. Kita dapat mengekang diri kita daripada melakukan maksiat. Itulah bila kita dah mengekang hawa nafsu kita daripada melakukan maksiat, itulah yang dikira sebagai orang yang bertakwa. Jadi kalau kita puasa, ngumpat jalan terus, cakap bohong jalan terus, kan orang Melayu kita kata apa? Ni puasa ke tak ni? Kan? Pasal apa? Orang yang puasa biasa tak buat kerja ni semua. Subhanallah. Dan bila kita berpuasa menahan nafsu kita, bila nafsu kita turun, iman kita juga naik. Iman naik itu bila kita tengok betul-betul orang yang berpuasa itu benar-benar iman dia naik. Kita orang yang berpuasa, nampak tak kita orang puasa, kita tenang puasa? Orang tak nampak. Satu-satunya di antara ibadat yang kalau kita lakukan, orang tak nampak. Kita nampak orang sedang jalan, di tepi jalan, nampak orang sedang pergi masjid. Kalau keadaan biasalah, kalau bukan bulan puasa, kita nampak dia tengah puasa ke tidak pun kita tak tahu. Pasal apa? Nampak as okay. Biasalah dia nak masuk masjid, angkat wudu, tahiyatul masjid, orang duduk. Nampak dia tengah puasa? Tak ada. Dia tak ada tulis kat badan dia, aku sedang berpuasa, ada? Tak ada. Kalau dia nak memang riak tu lain cerita lah. Tapi tak pernah kita nampak orang buat macam itu. Pasal dia tersembunyi. Walaupun dalam keadaan tersembunyi sekalipun, kalau dia masuk bilik air, sanggup tak orang itu nak minum air ketika orang lain semua tak nampak? Kita kat bilik air tu hanya kita seorang saja dalam bilik air tu. Kalau ada jin-jin lah kat dalam tu. Bila dalam keadaan keseorangan diri pun, kita sanggup menahan diri kita daripada minum walaupun seteguk air. Pasal takut nanti batalkan puasa. Takut pasal apa? Tahu Allah nampak. Bila kita ada that kind of mentality bahawa kita ini sedang berpuasa, kalau kita buka Allah nampak, itulah tanda iman. Kepercayaan kita yakin sangat bahawa Allah sedang mengawasi kita. Subhanallah. Jadi itulah nampak. Bila kita berjaya menjadikan puasa kita itu puasa yang mendatangkan faedah, nanti kita akan lalu itu bab, maka puasa kita itu akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, as-sawmu nisfu sabar, kata Nabi. Puasa itu adalah sebahagian daripada kesabaran. Nabi sendiri kata, puasa itu adalah sebahagian daripada kesabaran. Sabar macam mana? Obviously, sabar melawan hawa nafsu kita. Sabar sanggup tak makan, sanggup tak minum, nak seteguk air pun takut. Sanggup daripada jam 5.30 pagi sampai jam 10, jam 7.10. Sampai Nabi SAW bersabda, kan kita kan kalau berbuka gembira tak? Bergembira. Nabi SAW kata apa dalam hadis, masuk hadis, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan, kata Nabi. Dua kegembiraan, kata Nabi. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa Tuhannya. Bermakna ketika meninggal. Kan kita kalau berbuka happy tak? Happy. Yang kalau datang buka biryani, senyum lebar. Kan? Kalau kena buka telur mata lembu ke telur mata kerbau ke mata cicak ke, dengan kicap, muka pun macam cicak. Buka ini je. Aku malasnya, ya Allah. Kita jangan peduli itu semua. Ingat ni perkataan. Nabi SAW bersabda,
As-sawmu nisfu sabar. Berpuasa itu sebahagian daripada kesabaran. Jadi kalau kita ini orang yang benar-benar berpuasa, bermakna kita tak kisahlah apa buka sekalipun, insya-Allah rida. Kalau isteri kata, bang, hari ni saya tak sempat masak nasi, saya baru balik kerja bang, kita buka roti dengan butter, boleh tak? Tak apa, insya-Allah boleh. Ini namanya tujuan kita berpuasa. La'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang bertakwa, melawan hawa nafsu kita, melatih diri kita untuk bersabar. Subhanallah. Jadi puasa tu enak. Puasa tu syok, ibadat. Bila kita dapat mengekang hawa nafsu kita, benda-benda yang baik semua keluar daripada diri kita. Rajin sembahyang, rajin baca Al-Quran, rajin itu, rajin ini. Pasal hawa nafsu kita dapat kita kekang. Jadi bila setiap kali kita berpuasa, mula hari ini, pasangkan dalam niat kita. Melekatkan perkara ini dalam hati, dalam pemikiran kita. Puasa adalah sebuah keistimewaan. Puasa adalah satu rahmat. Puasa adalah sebuah keutamaan. Jadi bila kita ada ini mentality, kita faham jelas bahawa puasa ini adalah perkara yang hadiah, special. Pasal puasa kita dapat tinggalkan maksiat, puasa kita dapat tambahkan ibadat. Subhanallah, yang semua ni kita nak pakai bila mati nanti. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi membicarakan berkenaan dengan puasa pada hari Sabtu nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.